Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Fitri ucapkan kepada semua viewers dan tengok video Fitri pada hari ini. Okey, hari ini sebenarnya dia berkaitan dengan Fitri punya assignment lagi. Okey, Fitri nak kaji pasal blog kali ni. Fitri nak kaji pasal macam mana tertubuhnya Masjid Ulul Albab, yang mana masjid itu dinamakan di tempat ni dia panggil nama Masjid Sekayu. Okey, nak tahu macam mana? Jom kita masuk dalam. Agak besar sebenarnya masjid dekat sini, kan? Sebab dulu Fitri ingat dulu masa Fitri kecil-kecil, masjid ni kecil je. Tak orang kata tak orang kata wow, tak semegah sangat. Jadi bagi Fitri, alhamdulillah Fitri cuba nak angkat masjid ni, yang mana masjid ni dekat dengan kampung Fitri sendiri. Dan alhamdulillah dengan seni bina yang terbaru, dengan seni bina banyak ukirannya, banyak motif dia. Jadi kau tengok macam mana? Besar kan? Jadi alhamdulillah Fitri rasa berbaloi kalau bukan nak kata dari segi beribadah sangat, tapi saya tahu Fitri mengikut apa yang Haji Aziz beritahu Fitri tadi, banyak dia ketengahkan lebih kepada program-program. Okey, kalau korang nak tahu, saksikan temu ramah Fitri bersama Haji Aziz. Pergi saksikan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Fitri. Pertamanya Masjid Ulul Albab ni lahirnya terwujudnya Masjid Ulul Albab ni hasil daripada permintaan daripada penduduk setempat lah. Yang mana pada peringkat awal dulu masjid kita ada di sebelah sana, tepi jalan besar tu, masjid batu, yang kata orang amat bahaya kerana dekat sangat dengan jalan besar, dan juga muatan dia hanya 350 orang saja pada waktu itu. Jadi sedangkan para jemaah di sini, penduduk sini bertambah daripada hari ke hari. Contoh kata pentambahan yang mendadaknya lah tentera udara tu, yang mana 800 keluarga baru yang menetap di sana, yang rata-rata mereka ni ada menyewa di sekitar ni. Jadi dengan sebab itu maka jemaah kita bertambah lebih daripada 350, menyebabkan kawasan masjid kita tu kalau solat jemaah air raya ke apa tak cukup, tak muat, sempit, tidak mencukupi. Jadi penduduk di sini melalui pengurus mukim dan juga dan sebagainya mohon kepada Menteri Besar untuk kata orang membina satu masjid yang lebih besar lagi, yang lebih nampak megah lagi, supaya dapat menampung penduduk sekitar Seberang Jetih ni. Jadi lantaran itu pada tahun 2009 lah, akhir 2009, maka masjid ni telah ditubuhkan lah, diwujudkan lah. Dibuat pembinaannya, yang mana Menteri Besar pada waktu itu, Menteri Besar Negeri Terengganu ialah Datuk Seri Idris Yusof, anak tempatan juga lah, orang sini lah, orang Terakhas sini. Maka Datuk Seri Idris juga selaku kata orang wakil rakyat tempatan telah memikirkan ataupun berbincang dengan penduduk setempat ni bagaimana bentuk masjid yang kita akan buat, dan kita nak ada kelainan daripada masjid-masjid yang ada di tempat lain. Jadi lantaran itulah maka bila telah mencadangkan supaya pembinaan masjid baru ni kita buat masjid kayu, iaitu kayu cengar. Kayu cengar. Jadi 90% nya ni adalah kayu cengar. Kalau macam ni seming lah ni. Semingnya. Kayu, semua kayu lah. Dan dia juga sini yang kelebihan masjid ni tidak menggunakan paku. Dia menggunakan keadaan yang panggil tebuk pasok. Tebuk pasok, tidak menggunakan paku. Dan untuk makluman juga kos untuk membina masjid ni adalah 12 juta lah semua sekali, 12 juta sekali dengan pengambilan tanah lah. Dulu tanah orang kampung sini ni, tanah orang kampung, semua pasal masjid depan tu ya. Jadi kita bayar tanah orang kampung 2-3 nama lah, nama orang kampung sini. Dan juga kita telah menambah tanah tu dulu sama, dia punya label sama dengan jalan raya biasa lah. Sekarang ni kita tambah bukan dalam 6 kaki, bukan tinggi, untuk nak mengelakkan daripada tenggelam musim banjir. Sebab kita tahu sini dekat dengan Sungai Besuk tu, bila berlaku musim banjir, dia punya air daripada sungai ni tolak masuk sini, menyebabkan masjid-masjid ni tergelami air lah. Dan alhamdulillah hari ni bila kita tambah begini, maka masjid ni dijadikan tempat pemindahan banjir. Jadi kalau berlaku banjir di sekitar di Taman Tuwah ke mana ke, di Kalastu ke mana ke, maka penduduk tu mari pindah sini.
Dan dulunya dah Dulunya kalau ikut cerita asalnya, masjid tu dulu dia dipanggil pejabat kastan. Sebab dulu Sungai Jetih ni tak ada jambatan, dia guna feri. Guna feri, dia macam antara sepadan Kelantan dengan Terengganu. Inilah sepadan dia, sepadan sungai ni. Nak pergi sana Terengganu, macam ni Kelantan. Maka ada kastan macam tu. Jadi bila ada jambatan, kastan tak ada, dia balik duduk lain dah, kastan duduk di tupak mana tu dah, di apa ni Kota Panjang ni. Maka tinggal bangunan. Bangunan itu jadikan surau, jadikan masjid. Bangunan kastan tu. Lepas pada tu berubah jadi ke Seming. Seming itu tempat 350 orang ada. Pada Seming tu baru naik ke kayu ni pula. Proses dia. Dulunya daripada pejabat kastam. Kastam. ada pondok tu. Itu lah ada cerita dia ni. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya apa yang kita pijak sekarang ni adalah di bawah tu adalah longkang, okey. Sebenarnya diletakkan seperti macam batu daripada sungai yang mengikut hadis bagi tahu tadi. Longkang, tapi kita disaluti dengan batu-batu bata, yang mana kalau orang nak buat satu terapi kan, macam ni lah. Kalau buat terapi boleh. Maknanya terapi di bawah kita berjalan untuk terapi lah kan. Untuk terapi. Tapi pada waktu yang sama, kalau air hujan jatuh, maknanya air tu akan serap ke bawah longkang. Maknanya secara estetiknya, secara yang kita nak bagi cantiknya, orang tak akan nampak ini longkang. Orang akan nampak ini hanya batu-batu saja. Tapi di bawah itu sebenarnya ada longkang. Dia panggil ni, ukiran-ukiran ni adalah daripada pengukir di Arab Besuk. Nama dia Wan Mustafa Wansu. Wan Mustafa Wansu adalah anak jati Besuk, merupakan seorang pengukir yang tersohor. Bukan setakat dua dia di Arab Besuk, tetapi seluruh negeri Terengganu ataupun seluruh Malaysia. Dan bunyi katanya pintu istana di Kuala Lumpur tu, Hak Agung duduk tu, dia yang ukirnya. Dia yang ukir pintu istana. Dan kita juga mempunyai ada seorang arkitek yang nama Zulkifli. Zulkifli bin Biding yang merupakan dia pun anak masjid juga. Yang mereka bentuk, dia punya bentuk struktur yang mana masjid ni tidak menggunakan aircon. Dia menggunakan sistem pengudaraan yang mana bentuknya bertikak-tikak dan mempunyai pintu yang banyak, pintu-pintu utama yang banyak, yang mana ada ruang-ruang udara yang mencukupi. Jadi tak payah kita pakai aircon kerana sistem pengudaraan yang ada itu sudah mencukupi. Yang mana kita juga menggunakan atap daripada tanah. Atap tu, bata tu daripada tanah yang mana kita order daripada Thailand. Tujuan kita menggunakan bata ni untuk nak menyejuk. Bila kita guna zinc dia panas. Jadi kita guna bata ni dia sejuk. Jadi benda ni tak ada di Malaysia lagi pada masa itu, maka kita terpaksa kena kontraktor terpaksa order daripada Thailand bata ni. Bata ni dia bukan ada mudah-mudahan awak bukan mudah, payah kot ni. Secara tersiratnya yang mana Fitri boleh beritahu pada korang semua, menurut apa Haji Aziz bagi tahu Fitri tadi, yang mana tangga ni, kalau korang tengok tangga ni secara penuh, korang akan kira dia adalah 13 anak tangga, yang mana 13 anak tangga ni kita boleh relatekan kepada 13 rukun solat kita sendirilah. Okey. Dan juga ada juga Haji Aziz bagi tahu tadi, kita ada 6 anak tangga, iaitu kita boleh kata simbolik untuk rukun iman. Okey. Itu adalah mana yang diperkatakan oleh Haji Aziz. Okey. Bagai terbaik juga. Jadi kita tengok seni ukiran yang ada di sini, dia ada macam-macam lah. Kalau kita tengok belah tepi tangga tu dipanggil tenun dengan songket Terengganu, melambangkan tenun dengan songket Terengganu. Dan kita tengok di pintu-pintu utama belah atas tu dia panggil awal larak. Dan kita juga ada juga dia punya, dia panggil apa, janda berhias. Di dinding yang tepi-tepi sebelah belakang tu ada dia panggil bentuk janda berhias. Dan kita tengok di kepala tangga tu macam ada bentuk penyu, kepala penyu. Itu melambangkan negeri Terengganu. Dan berombak-ombak tu merupakan pantai negeri Terengganu. Itu nampak. Kepala tangga nampak tu. Dan kita tengok jumlah anak tangga tu daripada atas sampai ke bawah tu ada 13 anak tangga. 13 ni kita nak mensimbolikkan kepada 13 kita punya rukun sembahyang kita. Dan anak tangga yang atas ni kita ada 6. Internal rukun imam kita kena ada. Ada makna tu anak-anak tangga tu. Ni atas ni
Daripada ada batas sampai bawah tu 13 anak tangga. 13 anak tangga melambangkan itu rukun sembahyang kita lah, ada 13. Dan kita tengok oleh atas ni rukun iman kita ada 6, bawah tu ni juga lah. Okey, kalau kita tahu kan, kayu dia memang tidak akan lari daripada kita buat satu ukiran, satu motif yang tertentu lah. Okey, berikut adalah di tangga masjid adalah mengikut apa Haji Aziz bagi tahu kita tadi. Ini adalah satu ukiran bermotifkan songket Terengganu. Ukiran bermotifkan songket Terengganu. Ini adalah akan terdapat di seluruh tangga-tangga di masjid ini, dan korang boleh tengoklah apa yang digambarkan oleh Haji Aziz sendiri, yang mana Terengganu memang sinonim dengan songket, dan inilah diterjemahkan kerana jetih ini terletak di negeri Terengganu, dan juga di tangga juga akan ada satu motif yang mana ramai orang terlepas pandang. Ini adalah satu motif yang diberitahu tadi adalah berbentuk kepala penyu, yang mana tangga ni amatlah sinonim dengan negeri Terengganu, dan juga kepala penyu dan songket Terengganu menjadi keutamaan untuk Masjid Ulul Albab ini. Dan kita ada di pada depan sana, kita ada lambang daun tembakau di sungai depan tu. Lambang daun tembakau. Jadi banyak daun tembakau yang kita buat situ. Kita matlamat kitanya, kita nak nyoh. Bila turun daripada masjid, kita tak benar risau rokok. Kita tidak menggalak risau rokok. Kita nyoh, kita jijuk daun tembakau tu. Dan di keliling masjid ni kita mempunyai longkang di bawah, tetapi kita ada batu sebelah atas. Yang mana hari ini kalau hujan berlaku, dia akan serak masuk dalam longkang tu, dia akan turun di longkang besar belakang tu, kemudian longkang besar tu akan mengalir terus ke jalan besar sampai ke sungai. Dan kita juga menggunakan batu daripada sungai ni kerana bertujuan untuk bagi mereka yang nak masah kaki. Waktu subuh dia buka-buka selipar, dia boleh keliling ni masah kaki. Boleh dia panggil apa? Fleksi. Terapi tapak kaki. Boleh terapi tapak. Dia menapi haid dan sebagainya, dan juga dia dapat merawat kaki ya. Terapi tapak kaki. Orang-orang dia. Okey, baik. Kepada korang semua, kalau korang nak tahulah kan, secara ini ada satu info tambahan pada korang semua yang mana kita nak untuk psikologi diri, yang mana untuk ke arah kebaikan. Okey, menurut apa Haji Aziz bagi tahu tadi adalah yang mana bila kita turun daripada kita solat, kita turun daripada masjid kan, jadi kita nak hindarkan daripada benda-benda yang negatif, yang mana kita turun tu bila kita berjumpa dengan sang pencipta kita iaitu Allah SWT kan. Jadi bila kita turun, kita pakai slipper, maknanya kita akan, korang nampak tak apa yang ditonjolkan di bawah kaki Fitri ni? Okey, di bawah kaki Fitri ni adalah daun tembakau, yang mana simen daun tembakau, yang mana secara tersiratnya kita nak bagi tahu kita nak buang tabiat merokok, yang mana kita pijak daun tembakau ni, maknanya kita buang tabiat merokok, yang mana seperti kita sedia maklum, yang mana rokok ni adalah satu, orang kata, akan mendatangkan satu penyakit ataupun yang perkara tak baik pada kita. Dan tempat makan ni kita menyediakan makan setiap malam. Setiap malam selepas main kita ada. Kita mengadakan makanan, wujudkan makanan sebanyak 70 orang kita sedia setiap malam. Dengan tujuan kita nak menarik budak-budak muda supaya mari ke masjid. Budak-budak sokol lah punya ada makanan ni, marilah. Tak langsung pergi lah. Tikar yang atas ni, tengah ni untuk tempat solat. Dan tikar ada atas lagi, satu lagi ni kita untuk buat dulu memang bercadang untuk nak buat perpustakaan. Tetapi tak jadi buat perpustakaan kerana kalau musim-musim hari raya, musim-musim hari kerajaan yang besar lagi, tak muat 1,500 orang ni banyak datang. Jadi masjid kita sekarang ni dia boleh muat 1,500 orang. Dalam satu masa bila musim-musim perayaan sama ada raya haji ataupun raya puasa, kalau orang ramai memang teruslah untuk 1,500 orang. Dulu 350 orang aja, tapi sekarang alhamdulillah hari ni dapat muat dalam 1,500 orang. Dan masjid ni telah pada praktik awalnya masjid ni dipanggil masjid kayu sebab diperbuat daripada kayu. Daripada 90% ni kayu cengar, kayu balau dan kayu apa satu lagi? Kayu bukan kayu jati. Nyatu, kayu nyatu. Tiga kayu cengar, balau, nyatu. Tetapi 90% ni kayu cengar. Kayu cengar dah. Dan apa yang saya nak beritahu di sininya, kayu ni bukan senang nak dapat. Kayu cengar ni bukan dapat, dia dapat daripada Pahang, daripada Kelantan, daripada Terengganu sendiri pun ada, untuk nak mencukupkan satu bangunan. Maknanya proses nak buat tu bukannya proses yang
Yang kejap. Kayu. Tapi walau bagaimanapun mereka awal kata nama Masjid Kayu, tetapi bila siap penghujung tahun 2011, maka perasmian telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Terengganu Tuanku Mizan Zainal Abidin. Tuanku Mizan pada 24 bulan 2 tahun 2012 dia rasmi. Semasa perasmian itu beliau telah menamakan masjid ini daripada Masjid Kayu kepada Masjid Ulul Albaq. Kenapa Ulul Albaq? Itu dia ada makna dia. Ulul Albaq ada situ. Adik boleh baca ni. Dalam Al-Quran ada sebut makna Ulul Albaq ni. Jadi dengan rasminya masjid ini dinamakan Masjid Ulul Albaq. Tidak lagi nama Masjid Kayu. Dan kita mempunyai satu mercutanda ataupun menara yang agak tinggi lah tu. Menara tinggi tu saya ingat dalam berapa meter, rasa 50 meter ke lebih kurang gitulah. Dia merupakan mercutanda daripada kita mari daripada Kota Baru nak pergi ke Terengganu, kita dah nampak daripada sana nampak dah. Kalau kita mari daripada Kuala Terengganu ke Kota Baru atas Jamak Darjati kita nampak dah. Menara ini merupakan satu mercutanda lah bagi daerah besar dan juga bagi Jati. Okey, dalamannya pula kita boleh tengok banyak secara estetik kita boleh bagi tahu. Okey. Di tepi kiri, di tepi fitri adalah kita boleh tengok banyak tiang di mana keempat ni masing-masing kiri dan kanan adalah 4 tiang di mana kita boleh gabungkan. Kita di dalam masjid ni kita akan ada 8 tiang yang mana menjadi tunjang untuk masjid ni berdiri tegak. Okey. Contoh sebab dari segi mimbar tu, saya tengok mimbar baru kan. Macam mana mimbar lama tu? Adakah kenapa tak diangkat mimbar lama di Masjid Baru ni? Mimbar lama. Mimbar lama. Sebab gini, kalau mengikut arkitek tu, sebab benda ni dia panggil bermotifkan kayu kan. Mimbar lama tu dia buat pada kayu juga, tapi dia bentuk tak sesuai dengan Cina tu. Jadi mimbar tu kita rasa kita beri kat orang lain. Pergi ke Surga aku kan Masjid Baru gitulah, masjid orang lain. Kita bagi orang lain. Jadi kita sebab kita ada dah baru, jadi kita bagi orang lain. Hanya dari mimbar tu pun dah direnovate ya. Dan juga di dalam masjid ni ataupun di luar kita boleh tengok banyak ukiran yang mana kita boleh bagi tahu terlalu banyak diketengahkan ukiran-ukiran yang bermotifkan flora dan fauna pada kayu di dalam dan juga di luar. Dan korang boleh tengok macam mana diterjemahkan motif-motif kayu tersebut pada di dinding dan di pintu dan di tempat-tempat beranda yang berada di Masjid Sekayu, iaitu Masjid Ulul Albaq. Itu sahajalah apa yang dapat Fitri tengahkan kepada korang semua. Okey, dan juga apa yang Fitri boleh pesan adalah jagalah warisan yang diturunkan oleh nenek moyang kita, iaitu dari segi ukiran, dari segi keagamaan, dan juga yang kita sesekali kita luput dari ingatan kita. Ingat, Datuk Nenek moyang kita dah hadiahkan warisan kepada kita, perlulah kita jaga dan pelihara. Okey, Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan semua rakan-rakan anda. Dan juga kita jumpa di vlog akan datang, insya-Allah. Okey, bye.